Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan simulasi untuk mengira SLT bagi kursus-kursus yang ditawarkan di peringkat postgraduate. Contoh saya ambil simulasi saya ada kursus berjam 3 jam kredit. Itu contohnya kursus saya namakan SLCP 4013. Ini adalah saya punya pentaksiran kursus iaitu 100% kerja kursus yang terdiri daripada yang pertama, tugasan pertama mengenal identifying problem statement di mana pelajar dikehendaki untuk membuat presentation dan juga mengenal pasti masalah. Yang kedua, tugasan kedua menulis ulasan karya ataupun literature review sebanyak 30%. Dan yang ketiga adalah menulis simple research article yang mudah. Okey, 45%, tetapi ia terdiri daripada yang pertama, pelajar dikehendaki membuat presentation 10%, mengenal pasti masalah 10%, dan seterusnya menyiapkan artikel sebut ataupun menyiapkan penulisan sebut sebanyak 25%, dan akhir sekali saya ada kuis sebanyak 5%, iaitu tugasan yang keempat. Okey, setiap tugasan ini memerlukan penilaian yang berbeza atau memerlukan rubrik yang berbeza. Contohnya yang pertama, presentation, kita mestilah menggunakan rubrik presentations. Okey, yang kedua, problem identification, kita menggunakan problem solving. Okey, untuk problem identifications, okey, mungkin pelajar dikehendaki menyampaikan dalam bentuk presentation dia ataupun menyampaikan dalam bentuk penulisan dia. Jadi di sini perlu diingatkan ada perbezaan di antara problem solving dan juga oral ataupun presentation rubric. Seterusnya, untuk writing up a literature review, saya menggunakan rubrik written dengan andaian bahawa di sini makna saya akan melihat kandungan literature tadi sama ada pelajar tersebut menulis ataupun menulis ulasan karya dia ataupun literature review dia betul atau tidak mengikut format yang telah ditetapkan. Okey, di sini saya tidak melihat kepada problem solving. Okey, mungkin dalam written rubric di sini bagi kursus-kursus komunikasi, mungkin kita ingin melihat segi penggunaan bahasa dia, tata bahasa, penggunaan ayat-ayat dia, tata bahasa dan sebagainya. Jadi kat sini kita akan detailkan di dalam written rubric. Okey, tugasan ketiga kita lihat ada presentation menggunakan oral. Okey, problem, writing up. Okey, manakala dalam quiz, okey, kita ada menggunakan test scheme ataupun kita mungkin menggunakan problem solving test scheme, bergantung kepada nature soal quiz yang nak ditanyakan ataupun aras quiz yang nak ditanyakan. Okey, seterusnya saya membuat ringkasan assessment kita tadi. Okey, task yang pertama iaitu presentation kita terdiri pada assignment 1 dan juga assignment yang ketiga. Okey, task yang kedua kita problem solving daripada assignment 1 dan juga dari assignment yang ketiga. Okey, task yang ketiga adalah writing dari assignment 2 dan assignment yang ketiga, dan last adalah task kita yang keempat adalah quiz dari assignment yang keempat. Okey, setiap task kat sini reflects kepada LOC kita. Okey, untuk presentations kita merujuk kepada ataupun dia reflect kepada LOC 3C, iaitu communication skill. Untuk problem solving adalah LOC 2, iaitu cognitive. Untuk writing kita menggunakan LOC 3C juga, iaitu communication. Jadi communication ada dua, sama ada writing ataupun presentation. Dan untuk quiz kita ada dua, sama ada kita boleh merujuk ataupun dia akan reflect kepada LOC 1 ataupun dia akan reflect kepada LOC 2. LOC 1 adalah knowledge and understanding. Kalau mengikut Bloom's taxonomy, dia level rendah iaitu C1 dan C2. Manakala untuk LOC 2 di sini, dia adalah untuk Bloom taxonomy daripada C3 sehingga C6, ataupun ia juga boleh menjadi problem solving iaitu efektif.
Okey, seterusnya, okey, kita akan mengira SLT. Okey, ada beberapa perkara yang perlu kita lihat atau diberi perhatian. Okey, warna-warna yang digunakan di dalam SLT ini. Okey, sebelum ini kita telah menggunakan kalkulator SLT. Okey, tetapi mulai tahun ini 2020, saya telah mengemas-kinikan kalkulator SLT dan saya namakan dia sebagai kalkulator SLT PG2020. Okey. So, perhatikan ada beberapa perkara iaitu yang berwarna kuning di sini iaitu data yang perlu dimasukkan. Okey, yang berwarna kuning, okey, yang berwarna kuning di sini kita data perlu dimasukkan jika diperlukan. Okey, warna biru di sini automatic calculated, okey. Warna putih background adalah background dia lah warna putih. Okey, manakala kalau ada tulisan merah seperti ini, okey, ataupun yang ini, okey, okey, ini menunjukkan bahawa kita perlu kepada adjustment. Dengan kata lain, calculation kita tidak tepat. Okey, dan akhir sekali jadual ini, okey, jadual ini, okey, akan kita copy dan paste dalam syllabus Word kita. Okey, ini adalah indikator yang dimasukkan. Berwarna kuning, required, okey, required data. Warna merah, perlu kepada perhatian atau adjustment. Warna biru dan putih automated, tak perlu buat apa-apa. Manakala tulisan yang ada nombor berwarna merah ataupun color di sini memerlukan kepada perhatian. Okey, untuk combo box simbol ini, okey, dia akan kelihatan sekiranya kita klik di bahagian kawasan kuning ini, di kawasan none, dia akan keluar. So, kita buat pilihan dan kita boleh scroll di sini. Okey, tetapi ini akan kelihatan sekiranya kita menggunakan Office 365 ataupun Microsoft Office 2016 and above. Versi sebelum ini tidak compatible dan seterusnya adalah format yang ini yang kita perlu copy ke dalam syllabus dalam bentuk Word format.